Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, hari ini kita akan sambung topik 1 hari itu iaitu topik graf kan. Tapi kita akan masuk kepada part 3. Okey, untuk part 3 yang minggu lepas saya ada bagi nota berkenaan metrik ketetanggaan kan. Jadi hari ini adalah metrik bersisian. Apa yang membezakan metrik ketetanggaan dengan metrik bersisian adalah kalau kita lihat kepada yang kita letak boleh ubah di belah kiri dan juga belah atas. Kalau metrik ketetanggaan yang minggu lepas, belah kiri dan belah atas adalah sama. Tetapi kalau metrik bersisian, belah kiri kita letak adalah bucu, manakala dekat belah atas ini kita letak pinggir. Okey, kita lihat contoh dia. Okey, gambar yang tadi gambar masih lagi yang sama, tetapi untuk nota ini saya telah bulat-bulatkan supaya saya nak you kena pasti yang mana satu bucu, dan juga mana satu pinggir. Okey, terpulang sama ada pinggir you nak letak belah kiri ataupun nak letak bucu. Kalau contoh kat depan ni, saya letak bucu, iaitu 1, 2, 3 dan 4 saya letak belah kiri, dan pinggir iaitu E1 hingga E5 saya letak di belah atas lah. Contoh kalau bucu 1 dan pinggir E1 ada connection tak? Ada laluan ke tidak? Okey, kita lihat. Bucu 1 dan juga pinggir 1 dia ada laluan kan? So, kita akan letak 1. Okey, bucu 1 dan pinggir E2. Bucu 1 dan pinggir E2 juga ada laluan, maka kita letak 1. Manakala untuk bucu 1 dan juga pinggir E3, kita letak kosong. Kenapa? Sebab E3 berada di bahagian 2 dan bucu 1 tidak ada laluan yang menghubungkannya dengan pinggir E3, maka kita letak kosong. Okey, jadi kita buat semua sehinggalah selesai dan jawapan jika soalan tanya metrik, maka jawapan awak hanyalah seperti bentuk di hadapan saja. Okey, seterusnya kita masuk graf isomorfik. Okey, graf isomorfik adalah metrik ketetanggaan. So, kalau soalan dia kata sila nyatakan sama ada graf di hadapan adalah isomorfik ataupun tidak dengan menggunakan metrik. Jadi caranya awak kena buat metrik ketetanggaan. Kebanyakan pelajar saya dia confuse, dia akan buat metrik bersisian. Kalau metrik bersisian awak tak akan jumpa jawapan dia. Okey. Graf isomorfik adalah metrik ketetanggaan dari sebuah graf yang tidak berarah, di mana kita kena gambarkan dua graf yang bersesuaian dengan metrik tersebut. Contoh kalau diberi metrik macam kat depan dan soalan kata sila bangunkan dua graf. Jadi cara dia adalah awak kena lihat berapa bilangan bucu atas dan juga bawah, kemudian you kena hubungkan antara satu sama lain. Okey, contoh. Berdasarkan metrik tadi, ini adalah graf yang kita dapat buat lah. Contohnya tadi kita ada, kalau kat sini contoh dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 dia akan ada 5 bucu. Jadi awak akan buat 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan tak kisahlah gambar apa-apa saja dengan syarat kalau kita buat graf dia akan menghasilkan, kalau kita buat metrik dia adalah dalam bentuk yang sama walaupun gambarnya adalah berbeza. Kalau kita lihat gambar kat depan, dua graf ini adalah berbeza, tetapi kalau kita transferkan dia atau kita terjemahkan dia dalam bentuk metrik, dia tetap menghasilkan metrik yang sama seperti dekat hadapan ini. Okey. Jadi, apa yang kita boleh simpulkan? Okey, kalau kita lihat lagi contoh kat depan ni. Okey, kalau kita lihat G1 dan G2 adalah isomorfik. Kalau kita nak tahu isomorfik ke tidak, kita lihat bilangan pinggir dan kita lihat bilangan bucu. Okey, untuk G1 ini, G1 dia ada 4 bucu dan juga G2 dia ada 4 bucu. Dan dia juga ada pinggir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat pula pada G2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, kalau kita transferkan dalam bentuk metrik, kadang-kadang kita tak perlu nak transferkan dalam bentuk metrik pun. Kita akan lihat, okey, bucu sama, pinggir sama, maka dia adalah isomorfik. Okey, kenapa G3 tidak isomorfik pula dengan G1? Sebab, kalau G3 dia ada 4 bucu, tetapi awak kira bilangan pinggir dia. G3, pinggir dia hanya 4 saja berbanding dengan G2 dan G1. Okey, soalan kalau you nak jawab soalan periksa, kalau markah hanya 2 saja, awak kena lihat sama ada saya bagi dua graf, saya kata sama ada isomorfik ataupun tidak, you kena lihat bilangan bucu dan juga bilangan pinggir. Tetapi kalau soalannya adalah 8 hingga 10 markah, saya kata nyatakan sama dua graf ini adalah isomorfik ataupun tidak, awak kena bangunkan
metrik ketetanggaan. Jangan 8 markah you just buat jawapan 2 pinggir dan 2 bucu. Memang markah awak akan tak dapat capai seperti mana yang saya nak. Okey, kalau kita lihat contoh dekat depan ni pula. Okey, dia kata G1 dan G2 G1 dan G2 kalau dua-dua ni awak transferkan ke dalam bentuk metrik ketetanggaan, jawapan dia adalah sama. Lihat dekat dalam ni sama, tidak ada satu pun yang berubah. Oleh itu, G1 dan G2 ini kalau kita terjemahkan dalam bentuk metrik ketetanggaan, kedua-duanya adalah isomorfik. Kalau salah satu, contoh dekat yang AG2 ni dia ada kat bawah tu tak sama, walaupun satu digit, maka dia bukan isomorfik sebab nilai metrik dia tidak sama walaupun satu ataupun dua saja. Okey, kalau lihat dekat depan, untuk A, kedua-dua gambar raja A ke atas adalah isomorfik sebab kita lihat bilangan bucu dan bilangan pinggir dia sama. Manakala untuk B, ketiga-tiga graf ini adalah isomorfik sebab kalau kita kira bilangan bucu dan juga bilangan pinggir, ketiga-tiga ini memiliki bilangan yang sama. Okey, boleh Okey, kita sambung kepada lintasan dan lintaran Euler. Okey, kalau saya cakap hari itu, lintasan adalah dia melalui semua pinggir dan juga bucu dengan sekali laluan dan juga dia boleh bermula tetapi tidak perlu berakhir di bucu yang sama. Itu untuk lintasan. Lintaran pula, dia perlu melalui semua pinggir ataupun bucu tetapi dengan syarat perlu bermula dan berakhir dengan bucu yang sama. Okey, kita ada dua kat sini. Pertama Euler dan Hamilton. Kita tengok satu dulu, Euler. Okey, kalau kita tengok Euler kat depan, jika dibagi rajah graf G9, soalan dia kata, tentukan lintasan Euler bagi graf G9 dan nyatakan dan tolong nyatakan lintasannya. Okey, jika lintasan, saya cakap dia perlu melalui semua bucu tetapi tidak perlu bermula dan berakhir dengan bucu yang sama kan? Okey, jadi kalau tengok jawapan dibagi adalah yang pertama bermula dengan 2. Lihat 2, 3, 4, 5, 2, 1. Tengok dia bermula dengan 2 tetapi berakhir dengan 1. Tetapi dia melalui semua bucu. Dan setiap bucu ni kalau kita lalu lebih daripada sekali pun tak ada masalah. Tengok contoh, bermula dengan 2 dan 2 ni dia lalu 2 kali. Iaitu daripada 2 pergi ke 3, kemudian daripada 5 ke 2. 2 ni saya tulis 2 kali. Lintasan Euler dengan syarat tidak perlu bermula dan berakhir dengan bucu yang sama. Okey, kalau kita lihat lagi contoh untuk lintaran Euler perlu bermula dan berakhir dengan bucu yang sama. Kita lihat contoh kat depan. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 pergi ke 2, 2 pergi ke 5 dan 5 pergi ke 1. Dia melalui semua bucu dan pinggir dengan syarat perlu bermula dengan 1 dan berakhir dengan 1. Ini adalah lintaran Euler. Okey, kalau Euler kita melalui bucu tu lebih dari sekali pun tak apa. Contoh, kita lalu 2 ni 2 kali. Nombor 2 ni saya ulang 2 kali. Tak ada masalah sebab dia adalah Euler. Okey. Okey, contoh jika dia beri depan, adakah terdapat lintasan dan lintaran Euler? Kadang-kadang soalan dia keluar lintaran Euler, kadang-kadang keluar lintaran Euler. Tak ada masalah. Masih lagi membawa definisi, dia mesti bermula dan berakhir dengan bucu yang sama. Okey, untuk lintasan Euler, jawapannya ya sebab dia boleh melalui semua bucu daripada bucu A hingga ke bucu G, tetapi tidak perlu bermula dan berakhir dengan bucu yang sama. Ini adalah jawapan dia. Okey, A pergi ke B, C, D, E, H, F. Ataupun kalau awak nak buat E, F, B, H, E, F lagi, kemudian pergi ke G pun tak ada masalah. Sebab Euler dia boleh melalui bucu tu lebih daripada sekali. Okey? Tetapi sebab soalan ini adalah lintasan, maka dia tak perlu bermula dan berakhir dengan bucu yang sama. Okey, kalau untuk lintaran Euler pula, lintaran Euler dia perlu bermula dan berakhir dengan bucu yang sama. Contoh, sama lagi gambar raja yang tadi. A, B, C, D, E, F, kemudian G, A. Dia mesti bermula dan berakhir dengan bucu yang sama. Ataupun kalau awak nak buat A, B, C, D, E, pergi ke H, pergi ke F, pergi pula ke G, pergi balik ke A pun boleh sebab dia adalah lintaran Euler.
boleh melalui satu bucu itu lebih daripada sekali dengan syarat perlu bermula dan berakhir dengan bucu yang sama. Okey kelas? Okey, dan kita lihat pada topik yang terakhir pula untuk topik ni adalah lintasan dan lintaran Hamilton. Yang tadi Euler kan? Yang ini Hamilton. Okey, untuk Hamilton, okey, yang pertama, graf yang memiliki lintasan Hamilton. Tengok yang A A adalah 3 ke 2, 2 ke 1 dan pergi ke 4. Dia melalui semua bucu, tidak perlu bermula dan berakhir dengan bucu yang sama sebab dia adalah lintasan dengan syarat bucu tersebut tidak boleh dilalui lebih daripada sekali. Awak tengok contoh 3, 2, 1, 4 ada tak yang saya ulang bucu dia? Tak ada kan? So ini adalah Hamilton. Okey, lihat pada B. B ini dia kata ada lintaran Hamilton sebab dia bermula dengan 1 dan berakhir dengan 1. Dengan syarat dia melalui semua bucu tetapi tidak boleh berulang. Lihatlah contoh dia. 1 pergi ke 2, 2 pergi ke 3, 3 pergi ke 4 dan 4 pergi ke 1. Bermula dengan 1, berakhir dengan 1 tetapi tidak melalui bucu itu lebih daripada sekali. Sebab itu dekat sini saya tak ada ulang pun bucu lebih daripada sekali. Okey, untuk C, okey, ini tidak ada lintasan ataupun lintaran Hamilton. Kenapa? Sebab dia tidak ada graf pun yang boleh terbentuk. Sebab kita tidak boleh melalui bucu 2. Contoh, kalau 1 nak pergi ke 4, 4 pergi ke 2. 2 tak boleh terus pergi ke 3. 2 kena patah balik ke 4. Barulah boleh pergi ke 3 kan? Kita kena ingat syarat Hamilton, dia tidak boleh berulang bucu tu. Jadi kalau nak jadikan dia lintaran ataupun lintasan Hamilton, 1, 4, 4 pergi ke 2, kemudian 2 barulah pergi ke 3. Tetapi kat sini 2 ke 3 tidak ada laluan. 2 kena patah balik ke 4. Yang ini dia dah langgar hukum Hamilton. Tak boleh melalui bucu tu lebih daripada sekali. Okey, tengok contoh kat depan ni pula. Dapatkan satu lintasan Hamilton bagi graf G14 yang dia beri dalam rajah 6.20. Kita kena lihat lintasan kan. Lintasan perlu melalui semua bucu dengan syarat tidak perlu bermula dan berakhir dengan bucu yang sama. Tetapi dia tidak boleh melalui satu bucu itu ataupun pinggir lebih daripada sekali. So, kat sini ada jawapan dia saya dah bagi. Iaitu kalau kita mula dengan 3, kat sini 3 kan? 3, I1, A ke 2, B 4, 4 ke C ke 5, 5 ke D ke 7, 7 E 6. Okey. So, kita kena ingat dia kena stop sampai 6. Tapi semua bucu kita dah lalu. Kenapa tak boleh balik ke 4? Sebab Hamilton cakap dia tak boleh berulang. Nombor 4 saya dah guna, saya tak boleh lalu lagi dekat bucu 4. Tetapi yang ini sudah memadai lah sebab dia dah mencakupi dan dia melalui semua bucu. Okey, untuk lintaran pula, lintaran perlu melalui satu bucu itu lebih melalui bucu hanya sekali dan juga pinggir sekali tetapi perlu bermula dan berakhir dengan bucu yang sama. Contoh, dekat sini jawapan dia adalah A. Di mana kalau lihat A dan berakhir dengan A. Okey, kita mula dengan A, pergi ke D, kemudian F, K, kemudian M. Dekat sini pergi N, L, J, I. Kemudian dia pergi balik dekat H. Kemudian dia pergi kat G, E, C, T, S hinggalah ke A. Kalau awak lihat, dekat sini tak ada satu pun pinggir ataupun bucu yang saya buat lebih daripada sekali. Semua saya lalu hanya sekali saja. Ini adalah syarat untuk Hamilton. Okey. Contoh, graf ini adalah lintasan Hamilton. Kalau kita lihat lintasan Hamilton, dia lalu A, B, C, D, E, kemudian E kat sini ada ke I. I sebenarnya yang kat sini. Saya terlupa nak buat nombor huruf I. I pergi dekat F, G, H. Dia lalu semua bucu dan tidak perlu bermula dan berakhir dengan bucu yang sama sebab dia adalah lintasan dan semua tidak berulang. Okey, itu saja untuk part 3. Ada soalan boleh tanya dalam grup. Okey, terima kasih.